Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk slot kali ini, saya akan mengupas atau berkongsi sedikit mengenai kelebihan manfaat bulan puasa, manfaat puasa kepada kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Okey. Jadi sebagaimana kita tahu, bulan puasa ni adalah bulan di mana badan kita dapat berehat. Berbanding dengan bulan-bulan yang lain, badan kita banyak bekerja. Sebulan ini, bulan Ramadan, alhamdulillah, badan kita ni banyak diberi kerehatan, terutamanya pada digestive system atau kita panggil sistem penghadaman kita. Kerana apa? Sebab berbanding dengan bulan-bulan yang lain, proses sistem pencernaan, sistem penghadaman kita adalah yang paling banyak bekerja keras lah. So kita biasa makan pagi, lepas tu kita makan tengah hari, sebelum tengah hari pun kadang-kadang ada makan juga ringan-ringan, kemudian high tea, kemudian makan malam, sampai kadang-kadang ada makan supper, makan lewat malam. Jadi pada bulan Ramadan ni benda itu dikurangkan. Kita hanya makan sebelum sahur dan after berbuka puasa. So jadi pada bulan Ramadan ini boleh dikatakan badan kita mendapat rehat yang secukupnya lah, daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang biasa yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Okey. Saya ingin memetik ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Yang bermaksud, dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu itu berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai Muhammad atau datang kepada kami sesuatu keterangan, iaitu mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang tak dahulu daripada mereka pernah berkata sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan, sama. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dan yakin. Okey. So apa yang saya boleh ambil pengajaran daripada ayat ini adalah dengan kita mengkaji sesuatu yang difardukan, yang kita fokus pada kali ini adalah puasa lah. Bila kita mengkaji puasa itu, kita boleh tahu apa sebenarnya yang Allah ingin sampaikan, apa sebenarnya yang hikmah daripada puasa yang Allah ingin kita sebagai hamba-Nya tahu. So saya datangkan di sini beberapa contoh. Kita kalau saya rasa kebanyakan dah biasa tahulah, dan ada mungkin dah biasa dengar apa manfaat kelebihan bulan puasa ni kan. So kali ni saya akan sekadar mengingatkanlah, tazkirahkan, ingatkan balik. So antara perkara-perkara ataupun manfaat puasa kepada, saya bahagi kedua. Satu pada kesihatan mental, satu lagi kepada kesihatan fizikal. So yang pertama, bila kita kata berpuasa ini menahan diri daripada lapar dan dahaga, sudah pastilah ia memberi atau secara tidak langsung memberi kesan kepada fizikal kita. So macam mana? Bila kita berpuasa, kita tidak akan mendapat makanan yang lazim kita selalu makan. Maksudnya saya mention sebentar tadi. So biasa kita nak makan banyak, tiba-tiba puasa, kita terhadlah tempohnya dalam 12 jam ke atas, tak dapat makan. Jadi dari situ kajian telah ada beberapa kajian, banyak sebenarnya kajian yang menceritakan mengenai kelebihan berpuasa ini. Antaranya ialah membantu mengawal kencing manis. So bagaimana puasa ini dapat membantu mengawal kencing manis? Okey, saya bawakan satu kajian yang dilakukan pada tahun 2012 hingga 2013 yang mengkaji kesan puasa terhadap individu yang mempunyai kencing manis atau kita panggil diabetes punya patient lah.
So dalam kajian yang melibatkan 1,301 pesakit diabetes, kajian itu telah menunjukkan betapa banyak signifikannya penurunan tahap gula dalam darah dan juga beberapa kesan-kesan lain seperti penurunan tekanan darah dan juga lipid profile bagi pesakit diabetes itu apabila mereka melakukan kajian berkenaan puasa ini. Jadi di sini kita dapat lihat puasa ini dapat memberikan impak yang kesan positif kepada badan. Kerana apa? Kerana puasa ini sebenarnya ia membersihkan badan kita daripada toksin dan memaksa gula yang tersimpan dalam badan. Biasanya kalau badan ada lebihan glukos, gula, dia akan disimpan dalam bentuk glycogen, iaitu gula kompleks. Yang mana gula ini kalau tidak digunakan, maka ia akan dikumpulkan dalam badan. Jadi bila badan kita tidak mempunyai makanan yang cukup sebab berpuasa, jadi gula kompleks ini akan diuraikan, atau dipecahkan untuk memberikan tenaga lah kepada badan untuk menjalankan aktiviti metabolisme dalam badan. Jadi pentingnya puasa ini, so ia dapat membantu pesakit diabetes mengawal tahap gula dalam badan. Tetapi kena ingat juga bagi pesakit diabetes, penyakit kencing manis, mereka juga perlulah mendapatkan konsultasi daripada doktor yang sebaiknya lah. Sebab kita khawatir kalau mungkin ada rukhsah yang dibolehkan kepada mereka ini, kerana kita takut jika gula terlampau kurang dan darah boleh memberi kepada masalah hypo ke, jadi memberi kesan lain. Jadi kita kena fahamlah macam mana diri kita tu macam mana. Okey, yang seterusnya, puasa ini membantu mencegah daripada pembentukan sel kanser. So sebenarnya sel-sel dalam badan kita ni ada banyak trilion. Dan ada sel yang akan mati dan harus yang akan dibuang daripada badan kerana ia sudah tidak berfungsi. Jadi dan juga sel-sel ini juga bila dibuang ada yang akan generate sel baru. Jadi antara mekanisme yang digunakan untuk kita kata membuang sel-sel mati ialah autofagi. So autofagi ni bermaksud self-eating. Okey. Kalau self-eating ni maksudnya sel itu sendiri makan self-eating lah, makan diri sendiri. So maksudnya bila sel itu mati, ia akan makan diri sendiri dan dibuang daripada badan. Kerana kalau kata sel yang mati itu tidak dibuang daripada badan, maka ia akan dia akan membawa kepada masalah dan akan berlakulah pembentukan malignant cancer. So antara Dr. Yoshinori Osumi, itu seorang pakar sel biologis lah dari Jepun, telah mengkaji bagaimana proses autofagi ini berlaku dan kaitannya dengan puasa. So dari kajian beliau mendedahkan bila mana badan kita ini yang tidak mendapat makanan dalam tempoh paling minimum 12 jam, dan kita biasanya berpuasa lebih kurang 12 jam ke atas. So bila badan tidak menerima makanan dalam tempoh tersebut, maka proses autofagi ini akan membantu mengurangkan risiko untuk berlakunya kanser. Maksudnya akan berlakulah proses autofagi itu. Jadi bila berlakunya proses itu, maka kita kata risiko untuk mendapatkan sel kanser itu dapat dikurangkan. So itu antara salah satu manfaat kesan puasa itu pada kita. Dan banyak lagi lah kalau kita baca lagi, banyak lagi. Antaranya dapat menurunkan berat badan dan juga membantu awet muda. So itu dari segi fizikal. Dari segi mental pula, selain kita kata lapar, puasa ini menahan lapar diri dan dahaga, puasa juga melatih kita untuk menahan diri daripada sesuatu yang boleh mengurangkan pahala, seperti mengumpat, mengawal marah dan sebagainya. Sahih Muslim, saya ambil satu hadis daripada kitab Sahih Muslim, kitab Siyam, bab Fadil Siyam, yang bermaksud puasa itu adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa pada suatu hari, maka janganlah ia berkata-kata keji dan jangan pula meninggikan suara. Atau jika seseorang mencacinya atau cuba bertekar dengannya, hendaklah dia berkata, saya orang yang puasa, ana shaim. So kalau kita mengikut apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Islam, kita mungkin akan dapat mengelakkan diri kita
daripada keadaan stres, depres dan sebagainya. Kerana pada bulan puasa itu kita biasanya akan berada dalam situasi apa kita kata qalbus salim. Kita disunatkan untuk membaca Quran, memperbanyakkan sedekah. Jadi bila kita perbanyakkan amalan-amalan apa kita kata ibadah ini, ia secara tidak langsung merupakan proses pembersihan jiwa, iaitu tazkiyatun nafs. So itulah asbabnya kita kata bila kita mendekatkan diri, membersihkan diri kita, maka ia akan membantu untuk mengurangkan penyakit psikologi, sebagaimana kajian yang telah dilakukan oleh Winda Sri Haryanti pada tahun 2022 yang menunjukkan puasa ini dapat membantu mengurangkan stres, anxiety dan depression, dan juga mengawal seseorang untuk melakukan perbuatan buruk dan juga membantu membina karakter yang positif dalam kalangan responden yang dilakukan. Jadi okey, memandangkan masa telah suntuk, okey, saya mengambil ibrah daripada setiap pengajaran itu, apa-apa kefarduan yang telah dituntutkan kepada kita. Kita cuba mencari hikmah, cari kenapa ia dilakukan. Kerana kita tahu Allah itu Khaliq, the creator. Bila the creator, dia pasti akan tahu apa yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang diciptanya. Dan dengan melalui pengkajian, melalui kita pembuktian, ia akan, bila kita berfikir, ia akan menyebabkan kita akan bertambah yakin dan menguatkan iman kita supaya terus yakin dengan apa kita kata, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk itu dulu tazkirah ringkas. InsyaAllah saya harap ia dapat memberi sedikit manfaat kepada para penonton, dan rebutlah peluang Ramadan yang masih ada ini. InsyaAllah kita doakan semoga kita dapat bertemu lagi pada bulan Ramadan pada tahun-tahun akan datang, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.